TV KPM. Wah, seronoknya nak tengok rumah. Cantik-cantik lah. Macam minat je rumah ni, rumah pertama. Wah, inilah pelan lantai rumah ni. Ini pula pelan tanah. Apa maksud satu nisbah 250, satu nisbah 5,000, satu nisbah 25,000? Kurang pastilah apa maksud ni. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Puan. Okey, boleh saya bantu Puan? Oh, saya berminatlah Puan nak tanya tentang rumah ni, tapi kan Puan, saya tak faham tentang nisbah tanah ni. Apa maksud setiap satu nisbah 250 ni? Okey, alright Puan. Okey, sebenarnya Puan, setiap ukuran yang Puan tanya tadi, dia mewakili panjang sebenar pada satu-satu tempat. Contoh, ini menunjukkan pelan tanah. Jadi, 1 nisbah 5,000 memberi maksud 1 cm adalah 5,000 cm pada ukuran yang sebenar. Oh, kira besarlah rumah dan tanah ni. Besar tanah ni sama juga dengan rumah. Okay? Kalau kita nak lukis satu biji rumah dalam satu keping kertas, mesti tak boleh. Jadi di sini kita terpaksa wakilkan dengan lukisan berskala. Wah, menarik tu Puan. Jom Puan, saya nak tanya dengan lebih lanjutlah tentang tanah dan juga rumah ni. Okey, bagus Puan. Terima kasih. Okey, jom Puan. Jom Puan. Wah, cantiklah. Berdiri. Assalamualaikum. Hai, apa khabar murid-murid yang sedang menonton? Anda sedang menonton slot Mendengar Rendah di Didik TV KPM. Berteman dengan saya Syamira Nazir. Hari ini selama 1 jam, kita akan belajar mata pelajaran yang cukup menarik iaitu matematik untuk murid-murid tingkatan 3 dengan tajuknya Lukisan Berskala. Dan untuk hari ini, kita pun ada seorang guru yang cukup berpengalaman yang akan bersama dengan kita pada hari ini iaitu Cikgu Yang Mulia Tengku Nurhalina, Yang Mulia Tengku Ahmad Putra. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Amira. Apa khabar Cikgu, sihat? Alhamdulillah sihat Amira. Terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Cikgu Yang Mulia Tengku Nurhalina atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Kuna. Cikgu Kuna, ya saya. Baiklah. Dan tak lupa juga turut serta bersama dengan kami di studio Cikgu Juru Bahasa Isyarat iaitu Cikgu Zaharatul Azma dari SK Bunga Raya 1 Rawang Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah, itu tentang Cikgu yang akan berada di studio. Tak lupa juga pasti ada murid-muridnya. Ya, betul. Hari ini saya ditemani 4 orang kawan baru saya di dalam talian. Di manakah mereka? Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Wah, baiklah. Mereka merupakan murid-murid dari sekolah Cikgu, Ya, betul. Dari sekolah SMK Dewan Beta Kota Baru. Boleh Cikgu perkenalkan mereka? Okey, boleh. Terima kasih. Okey, bersama dengan Cikgu pada hari ini, Cikgu bawa murid-murid Cikgu seramai 4 orang iaitu yang pertama adalah Min Dini. Hai Min. Hai Min. Okey. Dan jejaka satu-satunya jejaka kita adalah Muhammad Iris. Hai Iris. Hai Iris. Okey. Dan yang ketiga adalah Nurul Hidayah. Hai Hidayah. Hai. Okey, dan seterusnya Dini. Hai Dini. Hai Dini. Okay. Wow. Itulah kawan-kawan baru saya dalam talian semua. Salam perkenalan Mira ucapkan. Baiklah Cikgu Kuna, hari ini kita nak belajar tentang lukisan berskala dengan tajuknya ialah definisi dan konsep. Boleh Cikgu Kuna terangkan? Okey, terima kasih Amira. Okey, jadi pada hari ini, Cikgu akan ajar dan akan membincangkan tentang lukisan berskala. Okay, sebenarnya lukisan berskala ni seperti yang Puan Amira tengok tadi, dia nak beli satu rumah yang mana bila nak beli satu rumah, lukisan rumah itu tidak boleh dilukis dengan ukuran yang sebenar. Kerana ukuran sebenar terlalu besar. Jadi di sini lukisan berskala akan digunakan untuk mewakili pelan lantai bagi rumah tersebut. Itulah sebenarnya kegunaan lukisan berskala yang mana kita boleh lukis ukuran yang sebenar tadi kepada yang lebih panjang ataupun yang lebih pendek. Baiklah. Okay. Jom Cikgu, kita teruskan dengan paparan slide. Okey. Terima kasih. Okey, jadi apa yang dimaksudkan dengan lukisan berskala? Seperti yang Cikgu maklumkan tadi, lukisan berskala adalah lukisan yang serupa dengan objek sebenar. Jadi boleh dilukis balik dengan ukuran sebenar
atau mengikut skala yang tertentu seperti dibesarkan dan dikecilkan. Okey, seperti yang dimaklumkan tadi, lukisan skala boleh dilukis dengan satu saiz yang lebih besar ataupun lebih kecil dengan syarat Cik Mira, ukuran tersebut mesti adalah berkadaran. Sisi yang sepadan tadi mesti berkadaran. Okay. Dan sisi tadi maksud berkadaran, kalau satu sisi adalah ukurannya 2 dan bila dibesarkan mungkin boleh jadi 4. Yang sisi 3 bila dibesarkan boleh jadi 6 sisi. Okay. Itu adalah definisi dari segi lukisan berskala. Okay, seperti yang ditunjukkan dalam gambar raja. Apa hubungan antara ukuran sebenar objek dengan lukisan pelbagai saiz objek? Okay, jadi Cik Mira boleh lihat kat sini dan murid-murid boleh lihat. Objek yang kat tengah-tengah itu boleh cikgu lukiskan balik dalam lukisan yang lebih kecil seperti yang di sebelah kiri dan lukisan itu boleh dibesarkan seperti di sebelah kanan. Bagaimana untuk menentukan satu lukisan adalah lukisan berskala? Tidak semua lukisan yang daripada kecil ke besar ataupun besar dan semakin kecil adalah lukisan berskala. Okey, jadi di sini cikgu akan ajarkan bagaimana cara untuk menentukan adakah satu objek dan lukisan itu merupakan lukisan berskala ataupun tidak. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Baiklah. Okey, untuk sisi QP panjangnya adalah 4 unit. Okey, terdapat 4 unit bagi panjang QP. Manakala lukisan skala pada rajah 1 juga menunjukkan sebanyak 4 unit. Sama juga dengan panjang sisi PT, panjangnya adalah, okey, kalau kita bilang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 unit dan ukuran pada rajah 1 juga menunjukkan ukuran yang sama. Jadi, apa yang kita boleh buat kesimpulan di sini adalah semua panjang sisi dan saiz adalah sama. Sudut pun sama. Maka rajah 1 merupakan lukisan berskala bagi objek PQRST. Baiklah. Contoh yang kedua boleh Puan Cik Mira. Okey, objek yang sama juga tetapi dilukis dalam rajah yang kedua. Apa yang Cik Mira boleh lihat kat sini? Saya tengok rajah 2 macam lebih kecil berbanding dengan objek. Ya, betul. Jadi, adakah ia memenuhi syarat-syarat untuk lukisan berskala? Jadi untuk mengetahui adakah rajah 2 merupakan lukisan berskala ataupun tidak, kita kena bandingkan setiap sisi yang sepadan. Contoh di sini untuk objek, sisinya adalah sebanyak 4 unit. Manakala lukisannya adalah 1, 2. Tadi kita bilang yang sama 1, 2. So ada 2 unit. Okey, kemudian kita lihat pula pada panjang PT 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini ada 1, 2, 3. Bagaimana kita nak tahu adakah sisi yang sepadan berkadaran ataupun tidak? Okay, dari sini kita nampak lukisannya adalah 2. Manakala untuk objeknya adalah 4. Jadi kat sini dia dikecilkan dengan 1/2. Sama juga untuk yang sisi satu lagi. 3 dibagikan dengan 6. Sama juga dapat 1/2. Jadi kita nampak di sini semua sisi dikecilkan dengan sepadan dan berkadaran antara satu sama lain. Maka kesimpulan yang kita boleh buat kat sini, apa yang Cik Mira boleh buat kesimpulan? Adakah dia lukisan berskala ataupun tidak? Ya, dia merupakan lukisan berskala. Betul. Rajah 2 juga merupakan lukisan berskala kerana setiap sisi dikecilkan dengan sisi yang sepadan itu secara berkadaran. Okay. Dan yang akhir sekali bagi contoh yang ketiga, kita dapati daripada lukisan yang sebenar tadi, objek dilukis dengan lukisan yang lebih besar. Dan ini juga merupakan lukisan berskala kerana setiap sisinya tadi dibesarkan dengan kadar yang sama. Jadi ketiga-tiga contoh yang diberi adalah merujuk kepada lukisan berskala. Wow, baiklah. Maksudnya setiap sisi itu kena samalah cikgu ya? Betul Cik Mira. Okey, itu penerangan daripada cikgu tentang lukisan berskala bagi subtajuk, definisi dan konsep. Mira nak tanya kawan-kawan Mira dalam talian sekarang ni macam mana? Faham ke tak ni? Okey tak? Boleh tak kalau faham tunjuk sikit thumbs up faham? Senyum sikit. Okey. Nampaknya masing-masing faham tu cikgu. Tersenyum lebar masing-masing. Kita nak berhenti berehat seketika kerana selepas ini cikgu Kuna akan sambung kelas kita dengan tajuk yang seterusnya bagi tajuk kita iaitu lukisan berskala. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia menonton Mendengar Rendah di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Kembali kita di Mendengar Rendah di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran matematik untuk murid-murid tingkatan 3 bersama-sama dengan Cikgu Kuna. Baiklah Cikgu, di segmen ini apa perkongsian yang Cikgu ingin sampaikan? Okey, jadi untuk perkongsian kali ini, bagaimana lukisan yang besar tadi kita nak kecilkan balik, nak tulis dalam peta ke, nak lukis dalam pelan lantai rumah ke. Jadi sebenarnya lukisan skala ni boleh ditulis dalam bentuk 1:n. Okey, bagaimana caranya? Okey, so jadi cikgu tunjukkan contoh yang pertama. Okey, diberi satu segitiga KLMN dan diberi lukisan skala K prime, L prime dan M prime. Okey, jadi di sini diberitahu objek KLMN yang dilukis pada grid segi empat sama menyatakan skala yang digunakan dalam bentuk 1:n. Merujuk gambar raja ini adalah satu lukisan berskala. Okey, jadi yang pertama untuk memastikan gambar raja yang diberi, objek dan raja yang dilukiskan itu adalah lukisan berskala, kita boleh bilang daripada sini bagaimana kita nak bandingkan lukisan-lukisan ini adakah dia berkadaran atau sebaliknya. Contoh yang pertama kita boleh bilang okey, K prime, L prime ukurannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, ini adalah lukisan skala. Manakala KL adalah objek. Kadar kita ambil sisi yang sepadan dan nilainya adalah 1, 2, 3. 3 unit. Jadi di sini kita boleh tulis dalam bentuk 1:n bagi lukisan berskala. 1 merujuk kepada lukisan. Okey, dan di sebelah ini merujuk kepada objek. Jadi murid-murid boleh ingat L nisbah O. Lukisan kita tadi adalah 9 dan objek adalah 3 unit. Untuk menulis dalam bentuk skala mesti 1:n. 9 nak dijadikan 1 dibagikan dengan 9. Dan nisbah kadar mesti sama. 3 pun dibagikan dengan 9. Jadi di sini kita dapati 9 bagi 9 1. 3 bagi dengan 9 adalah 1/3. Jadi skalanya adalah 1:1/3. Okey, ini adalah cara bagaimana kita nak menentukan skala bagi sesebuah lukisan berskala. Untuk contoh yang kedua. Okey, diberi satu objek dan satu lukisan berskala. Dan di sini kita dapati objek dengan lukisan berskala ini adalah berkadar dan lukisan yang dilukis adalah lebih besar. Bagaimana kita nak mengetahui adakah lukisan itu dilukis berkadar dengan objek? Jadi langkah yang pertama seperti yang ditunjukkan tadi, murid-murid boleh membandingkan dua sisi yang sepadan. Contoh bagi panjang RP. Bilang saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 unit bagi sisi objek. So di sini sisi RP adalah panjangnya 8 unit. Kemudian kita bandingkan dengan lukisan dengan sisi yang sama iaitu R prime, P prime. Bilang lagi berapa panjangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24 unit. Jadi di sini kita dapati panjang lukisan skala adalah 24 unit. Bagaimana cara untuk kita menulis dalam bentuk skala? Jadi di sini bentuk skala mesti lukisan berskala nak diterjemahkan ke dalam skala mesti ditulis dalam bentuk 1:n. Yang mana 1 adalah mesti lukisan nisbah objek. Jadi lukisan di sini 24. Okey. Manakala objeknya adalah 8. Dan bentuk skala mesti 1:n. 24 nak dijadikan 1, murid-murid bahagikan dengan 24 dan dengan kadaran yang sama, objek pun dibahagikan dengan 24. Jadi di sini kita dapati skalanya adalah 1:1 per dengan 24 dibahagikan dengan 8. So dapat jawapan dia, okey, 3. Jadi di sini kita dapati nisbah ataupun skala yang ditulis adalah 1:1/3.
Jadi berdasarkan dua contoh yang cikgu berikan tadi, cikgu rasa semua murid-murid dapat menguasai bagaimana cara untuk mendapatkan skala bagi satu lukisan berskala. Ya. Okey. Jadi tak lengkap rasanya jika cikgu tak menguji pelajar-pelajar cikgu. Okey. Jadi pada kali ini cikgu akan uji pelajar untuk soalan yang seterusnya. Yang pertama, cikgu minta bantuan seorang pelajar. Tolong jawab soalan yang pertama. Siapa boleh bantu cikgu? Siapa murid yang nak cuba boleh angkat tangan. Siapa yang nak cuba? Ada Nordini. Okey, Nordini nak cuba. Okey, terima kasih Dini. Okey, soalannya raja di bawah menunjukkan lukisan yang mewakili objek A, B, C, D, E yang dilukis dengan saiz yang berbeza. Nyatakan rajah yang merupakan lukisan skala bagi A, B, C, D, E. Adakah rajah yang diberi objek dengan rajah satu merupakan lukisan berskala? Apa jawapan Nordini? Nordini, jangan lupa unmute mic, tak dengar suara awak. Bukan lukisan berskala. Okey, jawapan Nordini adalah lukisan berskala. Okey, jawapan yang Nordini beri adalah jawapan yang betul, tepat, dan jawapan ini gambar rajah merupakan gambar rajah lukisan yang berskala. Tetapi bagaimana kita nak tulis dalam bentuk skala? Kita dah tahu gambar rajah ini adalah lukisan berskala. Bagaimana pula kita nak menulis dalam bentuk skala, iaitu 1/n. Okey, sekali lagi kita ingat macam mana nak tulis dalam bentuk skala. Dia mesti kena guna L nisbah O. L nisbah O. So di sini rajah satu merupakan lukisan dan yang warna pink tadi adalah merupakan objek. Cikgu ambil satu sisi. Okey, sisi ini 1, 2, 3. Lukisannya 3 dan objeknya adalah 1, 2. Bila nak lukis dalam bentuk ataupun nak tulis dalam bentuk skala, seperti yang cikgu maklumkan tadi, kena ingat bentuknya mesti 1/n. Mesti 1. Jadi 3 nak jadikan 1 bahagi dengan 3. 3, betul Cik Amira. Maka di sebelah sini pun 3. dibahagikan dengan 3. Maka kita akan dapat skala kita adalah 1/2/3. Okey. Tahniah untuk jawapan Min atas jawapan yang betul tadi. Okey, cikgu pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, cikgu perlukan bantuan daripada siapa murid-murid yang nak bantu cikgu. Siapa yang ingin bantu cikgu? Untuk soalan kedua, boleh angkat tangan? Siapa? Okey, Aris, silakan. Okey, Aris, jejaka kita ya. Okey, so Aris, apa jawapan Aris? Adakah lukisan yang diberi ini merupakan lukisan berskala? Ya, lukisan berskala. Okey, betul jawapan Aris. Objek yang diberi dengan rajah yang diberi adalah berkadar secara berkadar di antara sisi-sisi yang sepadan. So itu menunjukkan gambar rajah ini adalah lukisan berskala. Betul cikgu Betul. Berapa bintang untuk Aris? Okey, jadi untuk jawapan yang tepat ni cikgu bagi 2 bintang. Wah, 2 bintang untuk 2 Aris. bintang sebab ada satu lagi soalan. Ya. Okey, Aris dah bagi jawapan tadi, dia merupakan lukisan berskala. Sekarang cikgu minta bantuan Aris sekali lagi. Macam mana kita nak nyatakan lukisan berskala ini dalam bentuk skala? Okay, apa jawapannya Aris? Macam mana Aris? Macam mana kita nak nyatakan jawapannya dalam bentuk skala? L nisbah O. So, L, katalah kita ambil satu sisi, 1, dan objeknya adalah 2. Jadi kita mesti tulis dalam bentuk 1/n. Sekarang dah 1 dah. Jadi inilah jawapannya. Jawapan dalam bentuk skalanya adalah 1/2. Boleh faham murid-murid? Boleh ya? Okey, cikgu harap murid-murid boleh faham. Okey. Jadi apabila dah faham macam mana nak bandingkan ataupun nak mengetahui satu objek dengan lukisan yang diberi adalah lukisan berskala ataupun tidak, untuk yang kedua, cikgu nak uji anak-anak ataupun cikgu nak bawa murid-murid kepada konsep yang seterusnya, bagaimana kita nak melukis balik. Jika diberi satu objek dan kita diminta untuk melukis lukisan berskala. Kalau tadi dia dah bagi objek, bagi lukisan berskala, kita yang kena tentukan berapa skala dia. Okay, tapi sekarang ni dia bagi satu objek. Dan dia minta kita lukis sama ada dengan saiz yang sama
ataupun lukisan tu dilukiskan kembali tapi dengan ukuran yang lebih kecil ataupun dilukis kembali dengan ukuran yang lebih besar. Okey, jadi katakanlah soalan pertama dia minta kita lukis dengan saiz yang sama. Okey. So untuk saiz yang sama cikgu tunjuk di sini. Bagaimana kita boleh lukis gambar ini dengan ukuran yang sama. Ukuran yang sama ni tak ada masalah. Bilang saja. Contoh di sini kita nampak panjangnya ada 1, 2, 3, 4. Maka lukis saja dengan panjang yang sama tadi sepanjang 4 unit. Seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sepanjang 6 panjang yang sama dan kat bawah ni pun 6 unit juga. Sekali lagi panjang 6 unit. Okey, 2 unit. Lukiskan 2 unit. Dan garisan yang condong ni kita tak perlu bilang. Kita akan sambung saja. Yang mana di sini 1, 2, 3, 4. Bilang saja 4. Dan garisan yang condong tadi kita cuma sambungkan antara bucu ke bucu. Maka jadilah lukisan skala yang sama saiz. Senang saja nak lukis bagi lukisan yang sama saiz. Okey. Bagaimana pula kalau saiz yang Lebih kecil? Lebih kecil. Bagaimana satu objek yang diberi nak diminta kita lukis dengan saiz yang lebih kecil. Okey, jadi dia tak bagi skala. Tak tahu nak kecilkan dengan berapa. So dia cuma arahan minta kita lukis dalam bentuk yang lebih kecil. Jadi di sini apa yang boleh kita buat adalah contoh sisi yang pertama ni cikgu nak bahagikan separuh supaya dia lebih kecil. So cikgu bilang 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Jadi di sini, sisi yang 9 tadi, cikgu bahagikan dengan 3. So, kita akan dapat jawapannya adalah 3. Jadi di sini cikgu akan lukis sepanjang 3 saja. 1, 2, 3. Okey. Seterusnya sama juga sisi yang seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Disebabkan sisi yang sepadan mesti berkadar. Kalau yang tadi bagi 3, sini pun kena bagi 3. Maka apa yang cikgu perlu lukis adalah 2 unit saja. Ya. Sebab nak bagi 3 dapat 2. Okey. Dan seterusnya di sini 1, 2, 3. Sama juga setiap sisi mesti dibahagikan dengan 3. So dapat jawapannya 1. Jadi di sini 1 petak saja. Dan sini pun sama, 3 unit jadi 1 unit. Okey, 3 unit jadi 1 unit. Okey, dan ini sama panjang dengan yang sebelah tu dan yang condong sambungkan saja. Dah siap. Kita dapat lukisan skala yang lebih kecil. Baiklah cikgu. Dan yang seterusnya, yang lebih besar cikgu image yang lebih besar rasanya cikgu nak tanyalah murid-murid cikgu supaya nak menambahkan kefahaman mereka, maka cikgu minta pelajar tolong lukiskan bagaimana image ini jika dilukis dengan saiz yang lebih besar. Siapa boleh bantu cikgu? Siapa yang bantu cikgu? Image ni macam bentuk diamond cikgu. Diamond kan. Macam mana nak besarkan diamond tersebut? Macam layang-layang pun ada. Silakan. Okay. Min Nurdini. Okey, Min nak tolong cikgu. Okey, boleh Min? Nampak tak? Okey, boleh nampak. Alhamdulillah. Okey, jadi kat situ Min dah tunjukkan jawapannya. Yang mana kita boleh nampak dari segi saiznya adalah menjadi lebih besar. So di sini kalau cikgu nak tunjukkan bagaimana caranya, nak pastikan sama ada jawapan Min tadi betul ataupun tidak betul, tepat ataupun tidak. Di sini agak susah sikit kerana dia bukan garisan yang lurus, garisan tu condong. Jadi apa yang perlu murid-murid buat adalah bilang daripada bucu ke bucu ni, kita bilang garisan yang lurus tadi. Ada 1, 2. So daripada sini kita akan lukis sepanjang 4 lah. 1, 2, 3, 4. So sini juga yang lurus tadi ada 2. So kita bilang 4 juga. 1, 2, 3, 4. So antara bucu ke bucu ni lah kita akan sambungkan dia. Macam tu. Nampak jadi samalah. Ulangkan sebelah sini pun sama. 1, 2, 3, 4. Sini pun 1, 2, 3, 4. Sambungkan saja. Okey. So yang kat bawah ni berapa pula? 1, 2, 3, 4. So kita nak gandakan dia. 2 kali ganda, so 4 darab 2 dapat 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So di sini
maka cikgu akan sambung. Sambungkan. Kat sini pun kita akan sambungkan dia. Ya. Ya, Wow. jadi jadilah layang-layang kita. Ini untuk skala yang bersaiz besar. Ya, bersaiz besar. Kita Baik. dapat lihat kat sini. Ada yang saiz sama, saiz lebih kecil dan ada yang saiz lebih besar. Inilah yang dipanggil lukisan berskala. Baiklah cikgu, berapa ganjaran untuk murid-murid kita jawab tadi? Min jawab kan, Aris jawab. Berapa untuk mereka cikgu? Okey, keseluruhan mereka menjawab dengan tepat dan cikgu amat berperhati, maka semuanya cikgu bagi 3 bintang untuk anak-anak pelajar cikgu. Murid-murid kesayangan cikgu. Baiklah, tanya untuk semua berjaya kumpul ganjaran 3 bintang. Kita akan berhenti berehat seketika kerana selepas ini Cikgu Kuna akan kongsikan lebih banyak lagi aktiviti untuk anda memahami tajuk kita untuk hari ini. Jadi jangan ke mana, teruskan setia menonton dan mendengar rendah di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran matematik untuk murid-murid tingkatan 3 dan bersama dengan Mira bukan sahaja ada Cikgu Kuna tetapi ada juga murid-murid di dalam talian. Mereka dari sekolah cikgu sendiri iaitu SMK Dewana Beta, Kota Baru, Kelantan. Baiklah cikgu, di segmen ini apa pula perkongsian daripada Cikgu Kuna? Okey, terima kasih Amira. Okey, jadi untuk perkongsian pada kali ini adalah menentukan skala, ukuran objek dan ukuran lukisan berskala. Okey, jadi cikgu tunjukkan satu contoh. Sebelum tu kita kena ketahui apa yang dimaksudkan dengan skala. Okey, skala ni boleh ditulis dengan menggunakan rumus lukisan berskala iaitu L per dengan ukuran objek O. Ataupun boleh ditulis dalam bentuk nisbah L nisbah O. Dan lukisan berskala bila diminta ditulis dalam bentuk skala mesti tulis dalam bentuk 1 nisbah N. Bentuknya wajib 1 di depan. Okey, kita lihat apakah contoh soalan yang pertama. Okey, di sini seperti yang kita sedia maklum, lukisan skala adalah lukisan yang kita boleh lukis balik dengan objek yang sama ataupun dengan ukuran yang lebih besar ataupun ukuran yang lebih kecil. Dan sebenarnya Cik Mira, N ini merujuk kepada sama ada saiz lukisan itu akan lebih besar, lebih kecil ataupun sama. Okey, kalau N itu adalah sama dengan 1, saiz lukisan yang kita lukis nanti akan sama dengan saiz objek. Okey, manakala kalau N itu lebih besar daripada 1, maka saiz lukisan adalah lebih kecil daripada objek. Contoh 1 nisbah 2. 1 nisbah 2. 1 adalah lukisan, 2 adalah objek. Jadi lukisan 1, objek 2. Bermaksud saiznya adalah lebih kecil daripada objek. Manakala jika N adalah lebih kecil daripada 1, contoh cikgu bagi 1 nisbah 1 per 2, bermaksud lukisan 1 sedangkan objek adalah 1 per 2 ataupun 0.5. Maka dia adalah lebih kecil dan lukisan itu akan menjadi lebih besar. Okey, boleh faham Okey, jadi kita lihat dari segi gambar gambar objek dengan lukisan. Barulah kita akan lebih nampak. Contoh rajah di bawah menunjukkan objek PQRS dan lukisan berskala P', Q', R', S' yang dilukis pada grid segi 4 sama. Okey, nyatakan skala yang digunakan dalam bentuk 1 nisbah N. Okey, jadi kat sini, cikgu tunjukkan di sini bagaimana kita nak mengira skala tersebut. Baik. Yang pertama, macam cikgu kata tadi, nak lukis dalam bentuk skala, mesti L nisbah O. L bermaksud lukisan skala, O merujuk kepada objek. Okey, jadi di sini P', Q', R', dan S' adalah lukisan dan ini adalah objek. Jadi kita lihat balik, bandingkan sisi yang berkadaran. Mana-mana sisi pun boleh. Tak ada masalah. Kalau murid-murid nak banding sisi ni pun boleh. Semua boleh. Okey.
Contoh cikgu ambil P prime, Q prime. Okey, kita akan bandingkan dengan sisi P, Q. Untuk P prime, Q prime, 1, 2. Ada 2 unit. Okey, manakala untuk objek P, Q, 1, 2, 3, 4. Ada 4 unit. Okey. Jadi kita dapati bentuknya tadi adalah 2 nisbah 4. Tetapi Cik Mira, kita kena ingatkan nak tulis dalam bentuk skala mesti 1 di depan. 1 di depan. Pandai Cik Mira. Mesti 1 nisbah N. Sekarang 2. Macam mana nak jadikan 1? Macam mana 2 nak jadikan 1? Bahagikan sahaja dengan 2. Dan disebabkan dia mesti berkadar, nilai objek pun mesti bagi 2. Jadi 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Yang cikgu terangkan tadi, apabila N ini lebih besar daripada 1, kita dapati image yang kita lukis tadi ataupun lukisan skala yang kita lukis adalah lebih kecil daripada objek sebenar. Okey. Contoh yang kedua, okey, cikgu bawakan, ini penyelesaian dia. Okey, contoh yang kedua, kita lihat ada satu lukisan yang mana diberi dalam kertas grid ya. Okey, contoh. Kita boleh lihat kat sini ada satu lukisan grid diberi objek dan juga lukisan berskala. Okey. Sebenarnya bila dibagi dalam ukuran kertas grid macam ni, dia sebenarnya lebih mudah Cik Mira. Kenapa? Sebab kita nampak semua contoh sisi Q, R ada 3 unit. Sama juga dengan lukisan pun sama, ada 3 unit juga. 1, 2, 3. Tetapi di sini kita nampak ukuran kertas grid dia ni berbeza. Sini 1 cm, di sini 2 cm. Jadi cara yang paling senang adalah kita boleh ambil, kita tahu nak tulis dalam bentuk skala mesti L nisbah O. L terus ambil ukuran grid dia tadi 2 cm. Objek kita adalah 1 cm. Dah selesai ke Cik Mira? Belum cikgu. Belum, sebab untuk lukisan skala mesti 1 nisbah N. Jadi di sini apa yang kita nak buat? Kita bahagi dengan 2. Betul, kita bahagikan dengan 2 supaya dia menjadi 1. Dan disebabkan dia mesti kadar yang sama, sini pun mesti bagi dengan 2. Maka kita akan dapati jawapannya adalah 1/2. Dia kena berjiran lah cikgu. Jiran dia pun kena dapat mesti juga. sama. Nak bagikan kena sama adil. Jadi kat sini kita dapati skalanya adalah 1 nisbah 1/2. Dan kita dapati nilai N ini adalah lebih kecil daripada 1, menunjukkan lukisan menjadi lebih besar daripada objek yang sebenar. Okey. Jadi cikgu rasa murid-murid boleh faham bagaimana nak membaca ataupun nak mencari skala bagi lukisan berskala. Ya. Okey, jadi cikgu rasa cikgu nak uji satu soalan untuk pelajar cikgu. Okey, yang pertama. Okey, soalan pertama. Siapa murid-murid cikgu nak bantu cikgu sekarang? Siapa yang belum bersuara lagi cikgu? Siapa yang belum bersuara ni? Belum bersuara lagi. Hidayah belum bersuara rasanya. Okey, Hidayah, pemalu agaknya ya. Okey, boleh tak Hidayah bantu cikgu? Silakan Hidayah. Okay, soalan kita nak menentukan skala yang digunakan untuk setiap lukisan skala. So, cikgu perlukan skala dalam bentuk 1 nisbah N. Baik. Boleh buka mic? Okey. Ataupun kalau Hidayah tak boleh, ada kawan-kawannya yang ingin membantu Hidayah? Boleh. Nordini cikgu. Okey, Dini boleh bantu. Okey, terima kasih Dini. Sejawapannya Dini? 1 nisbah 1. 1 nisbah? Jawapan dari Dini, tolong sekali lagi. 1 nisbah 1/2. 1 nisbah 1/2. Okey, itu jawapan yang diberi oleh Nordini. Sekarang kita semak, nak tahu jawapan ni betul ataupun tidak. Okey, katakanlah kita ingat tadi nisbah dia L nisbah O. So, kita bilang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Manakala objek adalah 1, 2, 3, 4. Tapi mesti kena jadikan 1 nisbah N, maka 8 nisbah 4 dibahagikan dengan 8. Di sini pun dibahagikan dengan 8. Maka jawapannya betul adalah 1
nisbah 1/2. Tahniah, betul jawapan yang diberi oleh Dini. Berapa ganjaran untuk Dini, cikgu? Okey, ganjaran untuk Dini sebab dia ada sifat membantu kawan ni. Kan jawapan yang tak dapat dijawab oleh Hidayah tadi dibantu oleh Mi. So cikgu bagi extra markah, dapat 4 bintang untuk Nurdini. Wah, hebat Tanya. Syabas diucapkan. Yang tak dapat mata ganjaran tak apa, jangan risau kerana selepas ini Cikgu Kuna akan kongsikan lebih banyak lagi aktiviti dan cara penyeraan bagaimana untuk murid-murid di rumah faham tentang lukisan berskala ni. Betul cikgu Betul cikgu. Okey, kita berhenti berehat seketika cikgu. Boleh. Kita akan kembali selepas ini, tapi janji tahu jangan ke mana-mana, teruskan setia menonton mendengar rendah di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kita telah belajar tentang lukisan berskala dan pastinya kita nak tanya Cikgu Kuna, bagaimanakah lukisan berskala ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian? Bagaimana itu Cikgu Kuna? Okey, Cik Mira ya. Okey, untuk lukisan berskala ni macam yang cikgu bagi tahu, dia boleh dibesarkan, boleh dikecilkan. Jadi semestinya dia banyak kegunaan dalam kehidupan harian. Contoh Cik Mira nak pergi Kuala Terengganu kan. Ada satu kursus dan sebagainya. Cik Mira tengok wave. Tengok wave dia bagi jarak, dia kata 2.3. Tapi kita tengok dalam peta tu macam dekat je. Tapi sebenarnya 2.3 yang ditunjuk dalam peta tu hanya lukisan skala yang dia dah kecilkan. Itulah aplikasi lukisan skala dalam kehidupan seharian. Okey. Jadi contoh soalan, okey, bagaimana kita aplikasikan lukisan berskala dalam kehidupan seharian. Contoh cikgu ambil satu soalan. Okey, peta negeri Johor dilukis dengan skala 1 cm kepada 10 km. Soalan, hitung jarak sebenar di antara keluang dengan air hitam jika jarak di atas peta adalah 2 cm. Kan kita tengok dalam wave dekat je. Nampak 2 cm dekat je. Tapi berapa jarak yang sebenar? Okey. Jadi sebenarnya lukisan berskala dan skalanya ditulis dalam bentuk nisbah. Nisbah kita dah belajar semasa tingkatan 1 bahawasanya kita boleh menganggap satu nilai itu adalah berkadar di antara satu sama lain. Okey. Contoh dalam lukisan skala, kita telah belajar bahawasanya lukisan berskala adalah L nisbah O. Okey. Skala L adalah lukisan, nisbah dengan O adalah objek. Jadi di sini untuk menyelesaikan soalan yang berbentuk penyelesaian masalah ini ataupun aplikasi, cikgu akan gunakan kaedah kadaran. Contoh dalam soalan ini jelas menyatakan jarak 1 cm pada peta. 1 cm kepada peta bermaksud ini adalah lukisan. Sebab dia telah lukis balik ke dalam peta. Jadi 1 cm adalah lukisan skala. Manakala di sini dia kata jarak yang sebenarnya adalah 10 km. Jadi jarak sebenar merujuk kepada objek. Okey, jarak sebenarnya adalah merujuk kepada objek dan jaraknya adalah 10 km. Okey, jadi yang pertama kena keluarkan semua maklumat yang diberi daripada soalan. Kita teruskan lagi, soalan tu minta kita hitung jarak di atas jarak yang sebenar. Soalan minta jarak sebenar berapa? Jika diberi jarak di atas peta adalah 2 cm. Okey, so jarak 2 cm diberi, ditanya berapakah jarak sebenar. Apa yang kita boleh buat adalah kita gunakan kaedah perkadaran. Lagi senang. Contoh daripada ayat pertama 1 cm di atas peta merujuk pada ukuran, merujuk pada lukisan bersamaan dengan 10 km pada jarak yang sebenar. Sekarang soalan minta 2 cm. 2 cm adalah lukisan di peta merujuk pada lukisan skala. 2 cm adalah bersamaan dengan berapa jarak sebenar. So jarak sebenar ini belum diketahui.
Dan dalam matematik, satu nilai yang belum kita ketahui, kita gantikan dengan X. Okey. So, sekarang kaedah pengiraannya adalah lebih mudah. Macam mana caranya? Sekarang kita nak cari jarak sebenar. X ini adalah jarak sebenar. Baik. Okey, so apa yang cikgu akan buat adalah nak cari nilai X tadi sama dengan, okey, silang kita nampak 10 km dengan 2 cm ni adalah bersilang. So yang bersilang itu cikgu darab. 2 didarab dengan 10 dan yang sama kedudukan ini 1 cm dibahagikan dengan 1. Jadi berapa kita dapat? Kita dapat 20 km cikgu. So jawapannya betul iaitu 20 kilometer. Itulah jarak sebenar apabila lukisan di atas peta 2 cm, jarak sebenarnya adalah 20 km. Jauh sebenarnya. Jadi itulah aplikasi yang kita gunakan lukisan skala dalam menentukan jarak sebenar dalam sesuatu tempat ke sesuatu tempat. Okey. Jadi cikgu harap pelajar boleh guna ataupun aplikasikan lukisan yang sebenar dalam menyelesaikan menggunakan lukisan skala untuk menyelesaikan masalah sebenar. Baiklah. Okey. Jadi cikgu rasa cikgu perlukan seorang pelajar untuk bantu cikgu menyelesaikan satu soalan. Okey, soalannya adalah Khairul melukis segi empat sama dengan skala 1/1/3. Jika panjang sebenar sisi segi empat sama tersebut adalah 6 cm, berapakah panjang sisi dalam sentimeter lukisan berskala? Okey, jadi soalan ni bukan melibatkan peta dah. Okey, melibatkan sebab tu lukisan berskala ni dia boleh lukis balik. Contoh segi empat tadi, mungkin dia bagi panjang tadi dalam ukuran yang sebenar. Dia nak kita kecilkan balik. Ataupun dia bagi dalam lukisan skala atau skala tu kecil, dia nak suruh kita besarkan balik. Jadi sekarang dia nak tahu berapakah panjang sisi dalam sentimeter lukisan berskala. Okey, jadi siapa yang boleh bantu cikgu? Siapa yang ingin bantu? Dalam soalan ni objek dah diberi cikgu ya? Ya, okey. Dia kata dia gunakan skala 1/1/3. So yang pertama bila melibatkan penyelesaian masalah ni, kita keluarkan maklumat terlebih dahulu. Keluarkan maklumat apa yang diberi. Contoh dalam ni ada diberi skala 1/1/3. Okey, skalanya adalah 1/1/3. Kemudian kita faham skala yang diberi ini merujuk kepada lukisan nisbah objek. Baik. Dan apa lagi diberi? Dia beri panjang sebenar sisi 4 ialah 6 cm. So panjang 6 cm itu merujuk kepada ukuran sebenar. Merujuk kepada ukuran sebenar. Jadi sini 6 cm. Jadi berapakah lukisannya dalam bentuk lukisan skala? Berapakah panjangnya dalam bentuk lukisan skala? Kita tanya cikgu ke murid? Okey, siapa murid yang boleh bantu cikgu? Berapakah panjang yang sepatutnya dilukis dalam bentuk skala tersebut? Baik, siapa ingin bantu? Tadi saya nampak Hidayah ada angkat tangan cikgu. Hidayah angkat tangan. Okey, Hidayah okey. boleh bantu cikgu. Silakan Hidayah. 18 cm. Okey, jawapannya Hidayah bagi adalah 18 cm. Itu adalah ukuran panjang. Okey, jadi kita rujuk lihat balik bagaimana cara penyelesaiannya. Maka X adalah sama dengan, okey, jadi kat sini yang darab ni, yang bersilang ni kita darab. Okey, dan kita bahagikan dengan 1/3. So kita akan dapati X-nya adalah sama dengan 18 cm. Wow. Okey, pandai. Betul cikgu Ya, betul. Alhamdulillah. So kita dapat itu adalah panjang sisi bagi segi 4. Okey, jadi terima kasih dan tahniah kepada Nur Hidayah kerana telah dapat menjawab dengan tepat dan betul. Yes, betul tu cikgu. Berapa ganjaran untuk Hidayah cikgu kerana dapat jawab dengan betul tu? Jadi kerana Hidayah dapat beri jawapan yang betul dan tepat tanpa kesilapan apa-apa, cikgu bagi 5 bintang untuk Hidayah. Wah, tahniah Hidayah. Dan juga tahniah kepada kawan-kawan yang lain yang dapat jawab dengan tepat sekali. Macam mana semua betul jawapan masing-masing? Dapat tak jawapan sama dengan Hidayah dan jawapan cikgu? Sama? Sama. Senyum tu, angguk tu. Sama lah tu cikgu. Baik cikgu, memandangkan kita sudah sampai ke penghujung kelas kita, sedikit rumusan daripada Cikgu Kuna tentang pembelajaran kita untuk hari ini.
Jadi untuk hari ini sebenarnya kita telah belajar berkenaan dengan lukisan skala. Okey, apa yang kita kena faham dengan lukisan skala? Okey, lukisan skala ni yang pertama adalah lukisan yang boleh kita lukiskan balik, yang mana lukisan itu boleh jadi semakin kecil ataupun semakin besar ataupun sama saiznya. Okey, dan sebenarnya lukisan skala seperti yang dibincangkan tadi, dia adalah banyak kegunaan yang kita gunakan dalam kehidupan seharian. Yang mana jika ukuran itu terlalu besar, kita boleh kecilkan dengan lukisan skala. Dan kalau ukuran itu terlalu kecil, kita boleh besarkan dengan menggunakan juga lukisan berskala. Ya, betul tu. Bagaimana pentafsiran keseluruhan murid untuk hari ini, Cikgu? Okey, alhamdulillah nampaknya murid-murid dapat menjawab dengan tepat, walaupun ada juga yang tidak dapat jawab dengan tepat, tapi itu adalah proses pembelajaran Cik Mira. Betul. Daripada yang salah itu kita betulkan dan insya-Allah dalam peperiksaan nanti kita akan dapat markah yang penuh. Okey, jadi berdasarkan rumusan yang cikgu buat, keseluruhan pelajar murid-murid cikgu dapat menjawab dengan betul dan cikgu bagi 5 bintang untuk keseluruhan prestasi murid-murid cikgu. Wah, tahniah semuanya. Dan kalau mereka ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka, macam Hidayah, Dini, kan, Aris, apa lagi, kan Komira, Nimin, nak kukuhkan lagi pemahaman mereka dalam tajuk ini, di manakah mereka boleh dapatkan sumber rujukan? Okey, jadi murid-murid jika ingin dapatkan latihan-latihan yang pelbagai, matematik dan semua subjek lain, boleh melawati portal Sumberku. Dapatkan di situ bahan-bahannya. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Kuna Sama-sama. atas perkongsian ilmu pada hari ini. Tak lupa juga terima kasih kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat iaitu Cikgu Zahratul Azma atas kesudian bersama dengan kami. Diharapkan ilmu ini dapat memberi manfaat yang luar biasa kepada semua yang menonton. Teruskan setia menonton mendengar rendah untuk lebih banyak ilmu dan informasi. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Bye. Terima kasih.